الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, setelah kita habis membicarakan berhubung dengan hadis berkenaan amal, niat dan amal, maka Al-Imam Al-Bukhari telah memasukkan hadis yang pertama yang berkaitan langsung dengan tajuk yang diletakkan oleh beliau sendiri, iaitu Kitabu Bad'il Wahyi. Dan kita telah tegaskan dan syarahkan bahawasanya hadis yang sebelum ini seolah-olah pembuka kepada Sahih Bukhari, iaitu hadis innamal a'malu binniyat, walaupun kaitannya tidak begitu kuat dengan bab dan tajuk kitab yang telah diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Namun begitu, hadis yang kedua ini yang akan kita baca, ia berkaitan langsung dengan wahyu yang menjadi tajuk kepada kitab yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Yahya bin Bukair قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار الحراق فيتحنث فيه، أي وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتعصب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم الخديجة
وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا وقد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلى عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. Inilah keseluruhan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang berkenaan dengan bab ini, dan hadis ini agak panjang. Katanya yang pertama, haddatsana Yahya bin Bukair. Kata Al-Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair ialah Yahya bin Abdullah bin Bukair, iaitu salah seorang daripada pembesar hufaz, tokoh-tokoh hafiz hadis yang besar daripada Mesir. Salah seorang guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Guru Al-Imam Al-Bukhari ini yang bernama Yahya bin Bukair menyatakan haddatsana Lais, telah menceritakan kepada aku Al-Lais, namanya Lais bin Sa'ad, salah seorang rawi yang merupakan rawi yang kukuh dalam riwayatnya. Dan Yahya bin Bukair adalah anak murid dia yang paling hebat. yakni Lais hebat, Yahya bin Bukair anak murid Lais yang paling kuat ingatannya, yang paling kuat periwayatannya. Lais bin Sa'ad menyatakan dia meriwayatkan daripada Uqail, yakni dia meriwayatkan hadis ini daripada Uqail, iaitu salah seorang yang merupakan guru kepada Yahya bin Bukair. Dia meriwayatkan, Uqail meriwayatkan hadis ini, salah seorang daripada guru Al-Lais. Dia meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Syihab. Ibnu Syihab iaitulah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Salah seorang Az-Zuhri, dia terkenal, rawi yang terkenal, yang mengambil hadis daripada Urwah Ibnu Zubair, iaitulah merupakan anak angkat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Urwah bin Zubair mengambil hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah dia punya silsilah hubungan hadis ini sehingga sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari. Kata Aisyah Ummul Mukminin seperti mana yang kita sebut, ialah gelaran yang dipakai kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelaran ni khas dan ada hukum hakam mengenai gelaran ni. Tak boleh dicampur adukkan dengan orang lain. Orang tak boleh pakai bahawasanya tiba-tiba nak pergi gelar diri dia Ummul Mukminin. Tak boleh. Kerana Ummul Mukminin ni satu gelaran khusus kepada isteri-isteri Nabi, ummahatukum. Isteri-isteri Nabi ni ibu-ibu kita, yang mana dia haramkan kepada kita mengawini kepada umat Islam, mengawini mereka selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika Nabi wafat, Aisyah pada sekitaran umur 17 tahun, tetapi tidak boleh kahwin kerana dia adalah isteri kepada Nabi dunia dan akhirat. Ummul Mukminin. Dan ada hukum khas, hukum dia seperti berkenaan di antara yang kita sebut tadi, iaitu tidak boleh berkahwin dengan orang lain. Dia mesti waqarna fi buyutikun, mesti duduk di rumah mereka, tidak boleh keluar. Dan ada pula masalah hijab dan seumpamanya. Siapa yang ikuti kuliah kita malam tadi, kita cerita bagaimana di dalam ajaran tarekat Naqsyabandiyah dia memberikan keistimewaan hak yang menjadi hak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diberikan kepada guru mereka.
Kerana kita tidak boleh berkahwin dengan isteri-isteri Nabi. Tarekat Naqsyabandiyah menyebut bahawasanya seorang murid tidak boleh berkahwin dengan perempuan yang gurunya cenderung kepadanya, ataupun bekas isteri gurunya, sama ada yang bercerai talak mati, bercerai hidup, atau bercerai kerana mati. Ini adalah perkara meletakkan nasab, meletakkan nilaian, meletakkan khasais, meletakkan keistimewaan yang ada pada isteri-isteri Nabi diberikan kepada isteri-isteri guru mereka. Terang-terang menyalahi ajaran kitab dan ajaran sunnah Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi kita tak boleh kahwin dengan mereka. Bab ini dia panggil khasaisur Rasul. Benda ini perkara-perkara khas, perkara-perkara istimewa yang hanyalah untuk Rasul. Kita tak boleh. Yakni hukum hakam yang orang lain tak ada. Hanya hukum hakam ni khas untuk Rasul. Rasul boleh puasa bersambung-sambung-sambung. Kita tak boleh puasa begitu. Dia panggil al-wisal fi shaum, bersambung-sambung dalam puasa. Kita tak puasa begitu. Rasul boleh kahwin lebih daripada 4 wanita. Kita tak boleh. Ini dia panggil keistimewaan. Keistimewaan yang hanya diperuntukkan oleh Allah kepada Rasul. Ummul Mukminin telah menyebut, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Perkara yang pertama dimulakan kepada Rasulullah daripada wahyu, ar-ru'ya as-salihatu fin naum, iaitu mimpi yang saleh di dalam tidur. Mimpi yang baik di dalam tidur. Sebab apa disebut mimpi yang baik? Pasal mimpi ni ada yang tak baik. Orang Arab dan orang-orang lain sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pun, memang mereka tahu mimpi ni boleh memberikan isyarat tertentu. Secara umumnya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebut bahawasanya mimpi ni ada beberapa bahagian dia. Ada mimpi yang dinamakan dengan adghathul ahlam, mainan tidur saja. Kita ni pagi siang buat satu kerja, bawa kereta jam satu hari, malam mimpi kita jam lagi sampai orang langgar di belakang kita. Itu dia main khayalan kita, tidak memberi apa-apa makna. Ada mimpi yang datang kepada kita dengan syaitan main-main kita. Ya tala'abu bika syaitan, kata engkau dimain-mainkan oleh syaitan. Dia kita mimpi kadang-kadang nak dikejar satu benda, kita mimpi takut, kita terkejut. Tapi tak memberikan isyarat apa-apa. Mimpi yang bukan-bukan, yang mengarut-ngarut. Kadang-kadang dia mimpi tapi mainan syaitan. Dia takutkan kita, dia nampakkan kita yang ni, dia nampakkan kita. Mainan syaitan. Ini mainan syaitan ni kadang-kadang kena, terutama kepada orang yang kena sihir. Biasanya orang yang kena sihir, dia senang. Bila dia kena sihir saja, itu orang Melayu panggil buatan orang. Tapi saya tidak suka cakap bab ni banyak. Kan banyak khurafat dia datang. Islam sendiri mengakui tentang bolehnya terkena sihir. Sehingga Quran menyebut tentang orang kena sihir ni, yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, boleh memisahkan seseorang daripada isterinya, daripada pasangannya. Yang disebut di dalam bahasa, di dalam istilah ilmu sihir ni, dia panggil sihrun tafriq. Sihir memecahkan orang. Dia tengok muka bini dia uduh, dan bila dia tengok dia gaduh nak marah, dia kena sihir. Ada sihrun mahabbah. Sihir bila dia kena, dia jatuh cinta tak pasal-pasal. Dan ada banyak pembahagian dia. Dan kesemua itu diajar di dalam hadis-hadis Nabi SAW secara umumnya bagaimana nak membaikinya ataupun mengubatinya. Dan insyaAllah pada kuliah-kuliah yang akan datang, bila lalu dalam hadis-hadis ini, kita akan syarah lebih panjang. Orang yang terkena sihir ini, dia biasanya dia akan diikuti dengan mimpi-mimpi gangguan syaitan. Dia akan mimpi yang mana syaitan selalu menyerupainya. Seperti mimpi anjing, seperti dia mimpi ular, seperti dia mimpi binatang-binatang berbisa. Ini adalah gangguan syaitan.
Mimpi ni juga tidak memberikan apa-apa makna kepada dia, melainkan sekadar nak menunjukkan dia di dalam gangguan syaitan. Tetapi ada ru'yah yang dinamakan ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar ni boleh jadi membawa khabar yang menyukakan, boleh jadi membawa khabar yang menakutkan. Boleh jadi. Mimpi yang benar ni secara umumnya dia macam ni. Mimpi tu bila kita mimpi berkenaan dalam jaga kita, setelah kita jaga masih terlekat dalam ingatan kita. Dan kita masih lagi terkhayal-khayal mengenainya, teringat-ingat mengenainya. Dan terasa seolah-olah ada sesuatu mesej yang hendak, ada sesuatu isyarat yang hendak disampaikan kepada kita. Mimpi yang benar juga ar-ru'yah as-sadiqah, mimpi yang benar juga biasanya dia berulang-ulang dalam bentuk yang sama atau hampir-hampir sama. Di kalangan para nabi, nabi yang paling Allah anugerahkan hebat menafsirkan mimpi ialah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, seperti mana yang kita baca di dalam surah Yusuf. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menafsirkan mimpi-mimpi sahabat. Sehingga kadang-kadang sahabat cerita mimpi dia, Nabi kata, apa boleh aku buat kalau syaitan main dengan kau? Yang ni tak nak makna lah. Ada mimpi yang memberi makna, seperti mimpinya Zaid, mimpinya Bilal dan seumpamanya, berhubung dengan azan, memberi makna. Mimpi yang berbeza makna ini boleh ditafsirkan maknanya oleh orang-orang yang pandai menafsirkannya. Di kalangan para nabi, tadi kita sebut Nabi Yusuf. Di kalangan umat Nabi kita Muhammad ialah Al-Imam Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin yang terkenal dengan nama Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini terkenal sebagai pandai menafsirkan makna mimpi. Bila kita mimpi suatu mimpi, maka kita tanya orang yang pandai. Jangan tanya orang tak pandai, kadang dia meredah kita. Dia melanggar apa benda dia nak kata, dia bantai. Tak, mimpi ni kadang-kadang memberi makna bagi satu kaum kepada satu kaum, kadang-kadang makna tak sama. Ustaz, orang tanya, boleh tak percaya dengan mimpi? Boleh menganggap mimpi sebagai kadang-kadang suatu isyarat tertentu dalam hidup kita. Boleh tak mimpi menjadi hukum hakam syarak? Tak boleh. Kalau saya mimpi satu orang tok syekh mai jumpa saya, dia suruh saya puasa tak hari Rabu, boleh tak? Tak boleh. Kerana mimpi tidak boleh mainan. Ini orang-orang sufi dan tarekat, mereka telah tersesat dalam hal ini kerana menjadikan mimpi mereka sebagai panduan, lalu meninggalkan kitab dan sunnah. Mimpi tidak boleh memberi hukum syarak. Mimpi para nabi wahyu. Mimpi kita bukan wahyu. Tapi mimpi boleh tak memberikan beberapa tanda, sesuatu peringatan? Mungkin. Biasanya orang Melayu mimpi kalau gigi secabut, ada tanda kaum keluarga nak meninggal. Dia kata kalau gigi atas, belah atas, gigi bawah belah. Orang tanya kita boleh tak? Kita terkata tak confirm, tetapi kemungkinan tanda kerana mimpi itu telah berlaku beratus-ratus kali, bahkan beribu kali dalam masyarakat. Setiap kali orang yang mimpi diikuti dengan peristiwa berkenaan, seolah-olah dia memberikan isyarat tanda, peringatan kepada kita. Di kalangan orang dahulu, mereka pandai menafsirkan mimpi. Seperti mana yang saya pernah ceritakan, ada satu orang dia bermimpi ayam masuk ke dalam rumahnya, ayam jantan, dan mencuri makanannya. Dan dia merujuk mimpinya kepada salah seorang orang pada zamannya. Orang tu berkata, kalau sekiranya berlaku kecurian di rumahmu, engkau datang dan tanya aku. Kemudian berapa masa telah berlaku kecurian? Dia kata macam inilah, engkau pergi tanya muazzin, tukang azan masjid, ada tak dia masuk dalam rumahmu dan mengambil barangmu? Kemudian orang berkenaan pergi dan tanya, terkejut muazzin, macam mana kau tahu? Dia kata orang sekian beritahu. Yang mereka rujuk, macam mana kau tahu aku yang ambil?
Dia kata kerana ayam memberi isyarat satu orang yang mengejutkan manusia pada waktu pagi. Maka demikian juga peranan seorang yang azan. Bila kau mimpi ayam curi barang kau, aku sangka muazzin curi. Oleh kerana seolah-olah mimpi boleh memberikan isyarat-isyarat tertentu. Orang yang pandai dalam mimpi ini boleh menafsirkan. Ada beberapa orang yang menulis tentang mimpi, seperti Abdul Ghani An-Nabilisi. Dia menulis mengenai ini dan seumpamanya. Kita namakan mimpi yang seperti ini mimpi yang memberikan isyarat tertentu kepada kita. Dia berulang kali terasa, kita panggil ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Kadang-kadang mimpi yang benar ini membawa khabar gembira, kadang-kadang dia membawa khabar yang menakutkan ataupun yang menyedihkan. Biasanya orang yang benar cakapnya semasa hidup biasa, mimpinya benar. Kaki kelentong, biasanya mimpinya pun kelentong. Kaki mengarut-ngarut ni, dia jarang, dia tak akan dapat mimpi yang benar. Tapi orang-orang yang benar percakapannya, benar perbuatannya, biasanya mendapat mimpi yang benar. Mungkin kita bertanya, mungkin tak orang kafir mempunyai mimpi yang benar? Mungkin. Seperti raja pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, dia kafir tapi mimpi dia benar, dan mimpi dia ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, perkara yang pertama yang datang kepada Nabi daripada wahyu, ar-ru'ya as-salihah. Bukan saja mimpi yang benar, mimpi itu salih, mimpi itu baik. Ada mimpi kita takut. Setiap kali kita mimpi kita dibawa misalnya satu tempat yang jauh dan kemudian kita diseksa berulang-ulang kali sehingga menakutkan kita. Dia kadang-kadang memberikan isyarat yang benar, tetapi dia mimpi betul benar, tetapi dia menakutkan. Mimpi Nabi SAW mimpi yang baik, benar dan baik. Para anbiya mimpi mereka benar. Mimpi mereka benar. Seperti Nabi SAW sebelum perang Uhud, melihat bagaimana lembu tersembelih dan pedangnya patah. Maka baginda SAW akhirnya apabila berlaku pertempuran di Uhud, ternyata telah mengorbankan sebagian besar para sahabat. Mimpi yang benar. Dan di kalangan kita pun ada orang yang mimpi dia yang benar. Sekarang wahyu telah tidak ada, yang tinggal ialah mimpi yang benar. Tapi macam kita kata tadi, mimpi tidak boleh menjadi hukum hakam syarak. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subh. Nabi tak melihat mimpi melainkan nampak seperti cahaya subuh, cahaya pada waktu pagi, masa peringkat awal sebelum wahyu diturunkan. Setiap kali mimpi nampak macam muncul cahaya pagi. Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian dijadikan baginda itu suatu perasaan. Dia tak bagi tahu siapa jadi. Hubbiba tu saudara, dijadikan kepada baginda. Jadi Allah yang jadikan, tapi dia tak sebut siapa. Dijadikan kepada baginda suka, cintakan al-khala, duduk bersendirian. Sebenarnya perkataan khalwat tu maksudnya duduk bersendirian. Yakni orang tu bila duduk bersendirian, bila kita kata dua orang lelaki dan perempuan duduk bersendirian tu khalwat lah. Khalwat tu bukan maksud dia dalam bahasa, bukan khalwat tu maksud berzina dah. Khalwat tu asal bersendirian. Kalau kita pergi duduk seorang-seorang, kita pergi tanya, khalwat ni? Betul dari segi bahasa. Dari segi bahasa betul. Khalwat tu duduk bersendirian. Hubbiba ilaihil khala, duduk bersendirian. Sebab tu tempat buang air pun kita panggil khala. Kerana dia duduk sendiri, orang tak pergi dua orang masuk bilik air. Wa kana la yakhlu bi ghari Hira. Wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannasu fihi. Dia duduk, dia pergi bersendirian di Gua Hira dan dia duduk, dia beribadat padanya. Nak ibadat macam mana di Gua Hira sedangkan wahyu belum turun? Maka kata para ulama, hasil daripada riwayat-riwayat hadis menunjukkan sebelum wahyu turun Nabi beribadat dengan cara agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pasal orang Arab ni sebelum Nabi kita mari, agama Nabi Ibrahim dah ada. Cuma ada yang menyeleweng, ada yang menyembah berhala, ada yang masih lagi terkesan dengan ajaran-ajaran yang lama yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi kita Muhammad pergi duduk. Tuan-tuan, Gua Hira ni tinggi kalau kita naik dan sempit. Saya nak nasihatkanlah diri saya dan tuan-tuan semua.
Ada orang kadang-kadang cuba salah fahamkan konsep haji dan umrah. Saya pernah dengar satu orang bagi taklimat haji dan taklimat umrah. Terkenal bahagian haji dan umrah. Tapi bagi taklimat, secara kebetulan saya ada juga dalam majlis berkenaan. Dia kata ada orang pergi umrah, pergi haji, tapi tak pergi Gua Hira. Apa cerita ni? Tuan-tuan, pergi Gua Hira tak termasuk dalam rukun haji dan umrah. Dan tak termasuk dalam sunat haji dan umrah. Kalau tak pergi pun tak ada apa. Dan kalau pergi pun belum ada tentu mendapat apa-apa pahala. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka masuk Islam, tak ada pun Nabi kata, siapa yang masuk Islam, kau orang bawa lah rombongan pergi tengok Gua Hira tempat aku dapat wahyu dulu. Tak ada. Kita kadang-kadang cuba berteori, menambah benda-benda yang akhirnya menjadikan seolah-olah menyusahkan orang ramai. Tidak disyaratkan hal ni pergi Mekah. Gua Hira atas, tak perlu naik. Sebab tu kita jagalah hal ni. Nak kata kita disunatkan pergi ke suatu tempat, tak boleh kata. Kita disunatkan pada hari ni buat sekian, tak boleh kata. Melainkan dengan wahyu, dengan nas Quran, dengan nas hadis. Kita disunatkan pergi ke Pakistan, tak boleh, melainkan ada dalil. Islam galakkan kita ke Pakistan, India dan Bangladesh, tak boleh benda ni, melainkan dengan dalil. La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu bersungguh melakukan kembara melainkan kepada 3 masjid. Ini 3 masjid ada dalil. Al-Masjidil Haram wa masjidi hadha wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjid aku ini, dan Masjidil Aqsa. Ini ada dalil. Lain daripada itu, kalau kita nak kata mesti disunatkan pergi ke tempat ni, kena ada dalil. Tapi kalau kita kata disunatkan ziarah kubur secara umum, ya benar. Tetapi bukan mesti disunat ke siapa yang menziarah kubur wali sekian, pahalanya sekian. Ini semua perlukan dalil. Wali tu pun mati lepas daripada Nabi. Macam mana hadis ni timbul? Muslimin dan muslimat sekalian, jaga-jagalah masalah yang seperti ini. Gua Hira, Nabi naik ke situ. Tujuan asal baginda ingin bersendirian diri baginda, supaya baginda sallallahu alaihi wasallam yatahannas wa huwa at-ta'abbud. Tuan-tuan tengoklah siapa yang ada kitab. Ini penting ada kitab. Siapa yang ada kitab wa huwa at-ta'abbud itu bermaksud, itu bukan cakap Aisyah, tapi yang tu cakap rawi. Dia tafsirkan makna tahannas dalam ilmu hadis. Bab itu dia panggil mudraj. Tuan-tuan tulis itu, mudraj, mim dal ra jim. Mudraj ni maksud kadang-kadang satu rawi hadis, bila dia riwayat hadis, ada perkataan dia selit perkataan dia sikit nak bagi orang faham. Ulama hadis boleh kesan yang mana riwayat asal, yang mana tambahan. Punya hebat ilmu hadis ni. Mereka boleh kesan yang mana yang kau selit ucapan kau bagi menafsirkan hal itu, yang mana yang asal. Wa huwa ta'abbud ini daripada Zuhri. Layali zawatin adad, pada berapa malam, berapa bilangan malam, yakni berapa malam. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik, sebelum dia turun kepada ahli dia, keluarga Khadijah, dan dia ambil bekalan lain, dia naik ke atas. Contoh kalau nak naik ke atas, kita tengok sekarang Gua Hira susah, tinggi dan ambil masa. Tinggi benar Gua Hira. Dan bila kita naik ke atas tu, kita tengok sempit pula guanya. Bukan saja sempit, tetapi dia ada lubang Gua Hira tu, dia nampak semua orang, dia nampak Mekah, dia nampak Kaabah. Seolah-olah Nabi pergi dan duduk di situ. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghar Hira. Faja'ahul malak faqala iqra. Sehinggalah datangnya kebenaran ketika itu baginda berada di Gua Hira. Faja'ahul malak, datang kepadanya malak. Malak ni malaikat. Untuk orang Arab ni, malak malaikat, malik raja. Malak ni satu malaikat. Orang kita panggil malaikat. Banyak malaikat dia panggil malaikah. Orang Melayu sebut banyak turis. Seorang kita panggil alim, banyak kita panggil ulama. Orang Melayu seorang pun ulama. Satu malaikat dia Arab panggil malak, banyak malaikat dia panggil malaikah. Kita seorang pun panggil, satu malaikat pun kita panggil malaikat. Tak apalah. Tapi faja'ahul malak tu bahasa kita. Kita telah memelayukan bahasa Arab.
Faja'ahul malak, datangnya malak. Faqala iqra. Dia duduk. Maka datangnya malak, faqala iqra. Saya nak berhenti di sini, tuan-tuan. Kata orientalis dalam masalah ni. Dengar orientalis kata dan kita dengar apa. Kita faham ada ini. Muhammad ini orang kalau pergi belajar dengan orang putih. Dia baca buku orang tadi puji Nabi. Tapi orang tadi ketika puji, dia selitkan racun dia. Dia kata Muhammad ni satu orang tokoh yang bertanggungjawab terhadap kaum dia. Dia banyak memikirkan masalah umat dia. Di kalangan orang Arab tak ada yang perangai macam dia. Orang yang seperti ni hebat peribadi dia. Oleh kerana terlalu banyak memikirkan masalah kaum dia, dia bersendirian diri memikirkan kemusnahan, kerosakan kaum dia. Bila terlalu punya fikir, benda ni memberi gangguan kepada psikologi dia. Kata orang barat, kata orientalis. Macam kita terlalu fikir satu masalah, teringat pada anak kita. Kadang-kadang kita ternampak anak kita yang kita berpisah jauh pada dia tu, macam anak kita datang lintas di hadapan kita. Kadang-kadang termimpi anak kita. Kadang-kadang kita terdengar suara dia. Disebabkan kerana kerinduan yang terlalu teruk. Muhammad kerana terlalu fikirkan masalah kaum dia, kerinduan untuk menyelesaikan, perasaan untuk menyelesaikan masalah kaum dia, maka dia telah seolah-olah mengigau, berkhayal, seolah-olah ternampak macam ada malaikat yang datang dan malaikat itu telah memberi wahyu kepada dia. Itu sebenarnya adalah kesan daripada gangguan psikologi dia. Ini kata siapa? Orientalis. Maka apa yang Muhammad khayalkan, kata orang putih, itu sebenarnya hasil bersemangat dia. Itu bagus. Tetapi semangat itu telah mengganggu akal dia, menyebabkan dia terkhayal seolah-olah malaikat datang. Kita baca hadis ni, apakah dia khayal ataupun tidak? Tengok dia kata. Masya Allah, hadis-hadis Nabi diriwayatkan dengan memberi makna yang nyata. Faqala iqra. Malaikat tu datang, tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah bercadang untuk menjadikan diri dia sebagai nabi. Tak ada cadangan. Dan tak terfikir, dan dia bukan ahli kitab yang duk study buku-buku Yahudi dan buku-buku Nasara. Tak ada. Bukan kata aku ni lama duk berzikir sini ni, bila lagi nak mari macam geng-geng sufi yang pergi masuk berzikir nak naikkan makam dia sebagai wali. Lama berzikir tak naik makam lagi ni. Tak. Dia bukan macam tu. Dia tidak terfikir bahawasanya baginda akan menjadi rasul. Cuma yang dilakukannya kerana dia menghindarkan diri pada kaum dia, dan cuba menjadi jalan untuk membersihkan diri daripada melihat keserabutan yang ada. Ketika itu apabila duduk, tiba-tiba Gua Hira ini sempit. Bukan macam gua dalam tu tak. Gua Hira ini sempit. Kalau orang datang, terus kita nampak. Tetapi tiba-tiba muncul di hadapan baginda dalam kesempitan tu. Ketika itu dia kata iqra. Terkejut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal ma ana biqari. Bukanlah aku seorang yang membaca. Yakni aku tidak boleh membaca. Aku bukan seorang pembaca. Syiah berselisih dengan ahli sunnah dalam masalah ini. Syiah kata Nabi boleh baca. Siapa kata Nabi tak boleh baca, dihina Nabi. Tak. Quran menyatakan dia ummi, dia tak boleh baca. Tuan-tuan, sekarang ni ada penulis-penulis barat cuba membuktikan Muhammad boleh membaca. Sebab apa? Dan ada orang Islam yang pergi ke barat tulis tesis, sebenarnya satu penghinaan Muhammad ni boleh baca. Kenapa Nabi kita? Nabi kita orang cerdik, mesti boleh baca. Adakah dia cerdik tiba-tiba tak boleh baca? Muslimin dan muslimat, mereka mempunyai maksud yang lain yang kita tak faham. Maksud mereka apabila kata Nabi boleh baca, mereka nak tambahkan satu perkara yang lain, bahawasanya sebelum ni beliau telah study mengenai agama-agama lain, dan beliau telah buat perbandingan dan mencetuskan agama yang baru.
Perbandingan itu ialah gabungan antara Yahudi dan Kristian. Itu kenapa, sebab orientalis begitu bermaksud supaya Nabi SAW dikatakan boleh membaca. Kerana nak buktikan bahawasanya, kerana bila orang Arab semua tahu baginda tak boleh baca, mereka sukar nak memberikan satu sebab kenapa datangnya satu taklimat yang begitu hebat macam ni. Saya nak faham dah tuan-tuan. Kita masuk ke dalam hutan. Masuk dalam hutan tu, tengah-tengah hutan Pahang ke apa tu, ada perkampungan orang asli, tak pernah keluar. Pakai pun jawat saja. Kita tiba-tiba di celahan tu, kita jumpa satu anak orang asli. Dia ni tiba-tiba kita tengok bersembang, dia boleh bersembang tentang program komputer dengan kita. Duduk tengah tu, tengok hutan tu. Komputer tak ada kat dia. Boleh cerita program komputer, program hak baru, macam mana perisian, macam mana. Kita nanti jam fikir. Tuan-tuan akan kata apa? Tuan-tuan akan kata apa kalau tuan-tuan jumpa macam tu? Tuan-tuan pun orang kerti komputer. Budak ni cerita lebih dari kita lagi. Pakai cawat pula. Duduk tengah hutan. Kita akan kata apa? Akal kita jam. Kita mungkin buat beberapa tuduhan. Mungkin budak ni budak luar ni, saja lumur badan dia pergi gelap sikit pakai jawat. Mari duduk sini. Mungkin budak universiti ni. Tak? Kita tak boleh tafsir. Habisnya kita kata mungkin hantu sihir ni. Mungkin kita kata dia ni mungkin dia kasut hantu komputer hak luar tu. Kerana akal tak boleh tafsir. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa suatu kitab yang lebih hebat daripada apa yang ada dalam Taurat dan Injil, dia tak boleh baca. Dan semua perundangan-perundangan itu hebat. Perbahasan kemasyarakatannya hebat. Disiplin cara membentuk masyarakatnya hebat. Akal orang barat tak boleh tafsir. Sedangkan mereka menafsirkan semua dengan cara material. Apa dia akan kata? Macam orang pertama, mungkin Muhammad ni reti ni, saja buat-buat tak reti je. Macam kita tafsirkan orang asli tadi. Dengan itu mereka berusaha menyatakan Nabi boleh membaca. Nabi SAW kata, ma ana biqari. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jah. Fa akhadhani, dia ambil ku, fa ghattani, dia peluk aku. Hatta balagha minni al-jah, sehingga aku jadi jah. Penat, tersekat. Dalam sebahagian riwayat dikatakan malaikat Jibril cekik Nabi, tengkok. Dalam riwayat yang sanad yang hasan. Supaya sebenarnya dari satu sudut nak merasakan kepada Nabi, kau bukan sedang berkhayal. Ini betul-betul. Macam kita tengok satu benda, aku mimpi kan ni, kita tepak sikit. Mimpi aku ni. Tak mimpi ni. Kan? Bila dia cekik tu, dia terasa benar. Dia di dalam pelukan orang. Bila dia cekik, terasa. Supaya nak beri kau bukan dalam igawan sekarang. Kau telah benar-benar datang kepadamu sesuatu makhluk. Ini menjawab tuduhan yang 1,300, 1,400 tahun kemudian muncul. Dijawab oleh hadis Nabi sebelum daripada mereka membuat tuduhan itu. Muhammad bukan khayal, bukan dia mimpi, tetapi dia benar-benar sehingga dia menceritakan dia dicekik. Nanti kita akan tengok hadis-hadis lain lagi. Nabi mengulang-ulang perkataan bahawa ketika wahyu datang, beliau baginda dalam keadaan sedar. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, selepas malaikat melepaskan baginda, sekali lagi malaikat menyatakan iqra. Kata Nabi, qultu ma ana biqari'in, aku bukan seorang yang pembaca. Kemudian fa akhadhani fa ghattani hatta fa ghattani as-saniyah. Sekali lagi malaikat ambil dan peluk baginda kuat-kuat untuk kali yang keduanya.
hatta balagha minni al-jah, sehingga Nabi merasa penat, summa arsalani, kemudian malaikat membebaskan baginda. Sekali lagi dia ulang perkara berkenaan, dan sekali lagi Nabi jawab jawapan yang sama. Kemudian dia mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghattani tsalitsah, sekali yang ketiga dia memeluk Nabi, dan kemudian dia melepaskan baginda sallallahu alaihi wasallam pada pelukan kali yang ketiga. Faqal, kemudian menyebut, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan insan daripada segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu itu Tuhan yang pemurah. Habis, hilang malaikat. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuadu, Nabi dengan tu balik cepat-cepat turun daripada bukit, sampai dalam keadaan hati yang ketakutan, kerana ini bukan satu perancangan. Baginda tak pernah terbayang hal ini akan berlaku. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, baginda masuk kepada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni satu-satunya isteri Nabi. Semasa hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak pernah berkahwin. Semasa hayat Khadijah, baginda Nabi tak pernah berkahwin kepada dengan mana-mana perempuan pun. Sehinggalah apabila meninggalnya Khadijah, barulah Nabi berkahwin dengan perempuan yang kedua, iaitu Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Ini juga adalah jawapan kepada orang barat yang menuduh Nabi SAW isteri banyak kerana kuat nafsu. Biasanya orang ni kalau kuat nafsu ketika umur dia muda, lebih kurang 25, 30 lebih kuat. Kalau masa tu kuat. Ketika baginda muda, baginda kahwin dengan Khadijah yang telah berumur, dan baginda tak kahwin pun dengan sesiapa. Kalaulah perkahwinan baginda Nabi kerana nafsu, ketika itulah dia akan kahwin banyak. Tetapi perkahwinan yang lain berlaku selepas daripada itu, dengan sebab dan musabab yang akan kita syarahkan dalam hadis-hadis yang akan datang. Dalam hadis-hadis yang akan datang. Faqala zammiluni zammiluni, selimut aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw', maka mereka pun menyelimutnya, yakni orang yang ada di rumah Nabi, Khadijah yang lain-lain selimut dia sehingga hilang daripadanya raw'. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar, tuan-tuan, kemudian dia cerita pada Khadijah, kemudian dia bagi tahu apa yang berlaku. Tuan, kalau isteri yang tidak baik bila balik ke dunia, apa ni kan? Tetapi Khadijah ini seorang perempuan yang bijaksana berdasarkan hadis ini. Pertama, semasa Nabi ketakutan, Nabi kata selimut, dia selimut. Habis hilang takut, baru Nabi cerita dan dia dengar. Kalau kita, mesti kita kata, tengoklah, yang bawah tu ada, yang dia pindah atas, lepas dia nak atas balik, dia buat takut-takut pula. Kalau kita lah, kalau isteri kita yang tak bagus lah, mudah-mudahan isteri kita semua salihah lah kan. Katanya, dia kata tak ada ke yang duduk dia bawah elok pergi nak atas, pada atas balik buat terkejut-terkejut pula. Kata tak, Khadijah relax saja, dia selimut Nabi. Apabila habis Nabi selimut semua, kemudian barulah Nabi cerita kepada dia. Selepas Nabi cerita apa yang berlaku, Nabi kata, laqad khasyitu ala nafsi, aku bimbang tak atas diriku sendiri. Kata para ulama, ucapan Nabi ini mempunyai beberapa maksud. Ini kerana tak ada pengalaman wahyu. Mungkin baginda sallallahu alaihi wasallam bimbang akan kematian yang mungkin akan mengejar baginda. Kerana benar takut, apakah ada yang nak membunuh aku. Mungkin juga bimbang kepada penyakit. Mungkinkah ini satu kesakitan, mungkinkah satu jenis perkara pelik yang datang dalam hidupku. Juga mungkin baginda bimbang akan diberikan satu tanggungjawab mungkin yang baginda tidak mampu tanggung. Banyak kemungkinan. Tetapi Khadijah, kalau kita, isteri kita yang tak baik, mudah-mudahan mereka semua baik, dia akan kata, tengoklah, bawah boleh ada, kau duduk atas, lepas tu kau balik, kau kata macam ni, sekarang paruh padan.
Apa yang kau kena sampuk aku pun tak tahu dah. Tapi Khadijah radhiyallahu anha sebagai isteri yang terpilih, dia menyebut, kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Tidak, demi Allah, Allah tidak akan mendukacitakan engkau sama sekali. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau menyambungkan hubungan silaturahim. Wa tahmilul kal, menolong orang yang tidak berkemampuan. Kalau sekadar mengenal Allah sudah memadai, Rasul tak, Nabi Muhammad tak perlu datang pada orang Arab. Khadijah sebut Allah terang-terang. Tetapi bukan sekadar mengenal Allah. Tauhid yang dibawa oleh Nabi ialah tauhid mendaulatkan Allah. Bukan sekadar tahu dia sebagai Tuhan, tetapi menjadikan Tuhan di makam ketuhanan yang sebenar dengan membesarkan Allah di dalam hidup. Tidak mengabdikan diri melainkan kepadanya, tidak meletakkan kebesaran melainkan kepadanya, tidak meletakkan kasih sayang yang mutlak melainkan kepadanya, tidak bertawakal melainkan kepadanya, tidak memberikan ta'astir yang tidak berbelah bagi melainkan kepadanya. Itulah yang orang Arab Quraisy tidak miliki. Walaupun mereka terang-terang menyebut wallahi, demi Allah. Kerana tauhid bukan sekadar mengenal Allah, mengetahui wujudnya Allah, tetapi tauhid ialah mendaulatkan Allah di dalam hidup ini. Inilah yang membezakan Ahmad dan Ahcong. Inilah yang membezakan Ahmad dan Ramasami. Kalau Ahmad sekadar imannya, saya pun percaya Tuhan ada, baru sama dengan Ramasami. Tetapi bukan sekadar percaya, mendaulatkannya dengan tidak memberikan hak-hak ketuhanan hanya kepadanya, tidak mengabdikan diri hanya kepadanya. Ini dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Kata Khadijah, selepas Khadijah menyebut kebaikan suaminya untuk menenangkan perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini menyebut, fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Khadijah pun pergi sehingga membawa Nabi pergi kepada Waraqah bin Naufal ibnu Asad bin Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah, iaitulah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak kepada bapa saudara Khadijah, yakni sepupu dengan Khadijah. Waraqah ni, Waraqah ni salah seorang orang Quraisy yang tak bersetuju dengan agama Quraisy sebelum Nabi datang. Tuan-tuan, benda yang salah ni kan biasanya orang cerdik nampak dulu. Kita kalau nak terang apa pun terang kat orang cerdik. Orang biasa, orang kebanyakan orang awam ni dia ikut je. Kalau orang cerdik tak boleh fikir, kita tak boleh bawa benda apa. Sebab itu orang-orang yang profesor, doktor, apa ni, madya tak madya semua ni mesti jadi orang cerdik. Mereka mesti faham terlebih dahulu. Sebab itu dakwah ini kalau orang cerdik faham, selesai masalah. Dan kita mahu orang cerdik. Dan kita mahu nak terangkan Islam yang jelas ni kepada orang cerdik. Kerana orang biasa, aku tak tahulah, nak fikir pun tak boleh, tengok orang buat macam lain, dia tak fikir, hati kita cerita betul. Tapi tak nampak pun orang lain buat macam tu. Dia tak fikir, dalil dia tak fikir apa. Tapi orang seperti Waraqah dia cerdik. Sebelum Nabi datang, dia dan satu orang lagi yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Waraqah ni, dia dan Zaid ni dah awal-awal tak setuju dengan cara Quraisy. Semua beralak. Mereka dua-dua ni dah tinggalkan Mekah, pergi cari agama lain. Ini agama mengarut, dia kata. Quraisy ni, labbaik Allahumma labbaik. Ni tawaf. Siang orang lelaki tawaf, malam orang perempuan tawaf, telanjang bogel. Tapi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Lambai kepada Allah, tidak ada sekutu baginya, illa syarikul lak, malaikat sekutu yang kau ambil untuk kau. Kau tak ada sekutu, tapi Lata Uzza ni hak ni kau lantik, okeylah. Dia orang yang lantik sandar pada Allah. Waraqah bin Naufal tak setuju. Dan kerana itu walaupun dia wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, dia adalah seorang yang menganut agama Kristian, agama Nasara semasa jahiliyah.
Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dia menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Tentang bahasa Ibrani ni bahasa Injil. Bahasa Ibrani ni bahasa Taurat. Dia ada bahasa Ibrani, bahasa Suryani dan bahasa Arab. Bahasa ni ada rumpun bahasa. Ni Lughah Samiyah dia panggil. Ini siapa pengajian bahasa dia akan tahu. Daripada rumpun bahasa ni ada beberapa bahasa yang satu rumpun. Bahasa Parsi, bahasa Arab, bahasa Ibrani. Ni bahasa ni sama. Dia main rumpun yang sama. Orang Israel sekarang cakap Ibrani. Bahasa ni dah hapus dah. Dah terpadam dah daripada hidupkan semula. Hampir-hampir terpadam dah. Tapi orang Yahudi ni punya usaha nak hidupkan. Sehingga orang dia yang mari daripada Rusia, yang mari daripada apa tu, dia tak boleh cakap Ibrani. Tapi kerajaan Israel punya bersungguh hidupkan bahasa tu balik, tulisan tu balik, sehingga mereka boleh cakap. Kita ni nak bagi hidup bahasa Quran pun susah. Dia buat. Orang Yahudi ni dia tentu dah dia. Kelebihan dia, dia sungguh untuk agama dia. Dia bukan kira orang lain kata peganah ke apa ke dia. Dia nak sembelih orang Islam, dia sembelih. Dia nak bunuh, dia bunuh. Dia kira apa yang majlis agama dia kata. Yahudi. Dia hidupkan bahasa Ibrani balik. Bahasa dia taklah apa jauh dengan Arab. Ni siapa yang ni benar dengar Arab kata wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsa, sitta. Dia pun dekat-dekat macam tu. Ahad, shtain, shlus, arba', khamus, sadis. Dia begitu bahasa dia hampir-hampir sama. Wahid, ahad, isnin, shtain, salas, shlus. Dia hampir-hampir bahasa dia, bahasa Ibrani. Mereka ini, dan ada perkataan yang jauh lah. Tapi Waraqah ini satu orang yang Arab, pergi belajar bahasa Ibrani sampai faham, sehingga pandai dan menulis kitab, menulis Injil di dalam bahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injili bil Ibraniyati masya'Allah an yaktub. Dia tulis Injil dalam bahasa Ibrani. Hebat lah. Masya-Allah, 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 untuk dia nak tulis banyak mana pun. Dia pandai dalam bahasa Ibrani. Wa kana syaikhan kabiran qad ami. Dia adalah syekh yang dah tua dan dah telah buta. Dan ramai juga di kalangan para sahabat dan ulama yang pada akhir hayat mereka buta. Mereka guna betul orang kali mata mereka zaman tu tak ada lampu terang lagi, saya ingat. Tengok sampai betul-betul tengok. Sebahagian kita mata cerah alhamdulillah sampai ke akhir hayat. Tapi kadang-kadang kurang guna pula kan. Jarang membaca. Orang Melayu ni bangsa yang paling bagus kerana dia membaca dalam setahun purata. Orang Melayu lebih kurang 3 baris hayat. Dia kurang membazir mata dia. Segan tuan-tuan, menyegan. Membaca jarang, orang tulis jarang baca. Dia kira nak dengar berita kedai kopi. Ada cerita apa? Ada cerita. Sehingga yang mari ceramah dan kuliah pun kadang-kadang ada tabiat tu. Ada cerita apa? Mari, kita tak ada satu persediaan apa. Sekadar memenuhi masa adalah. Kita tak kesungguhan. Semangat Islam tu kita tak bawa. Itu yang saya sebut. Sedangkan orang-orang yang hebat macam Waraqah apa ni, orang ni orang baca. Yang kita tahu anak-anak kita dekat periksa pergi cari ustaz suruh jampi air. Jampilah ustaz air ni. Anak saya nak periksa. Ustaz pun jampilah. Minum supaya luluh periksa. Kalau dengan minum air boleh luluh periksa, selesai masalah umat. Kalau dengan minum air boleh luluh periksa. Sedangkan taklimat Islam suruh membaca. Taklimat Islam suruh kita pandai, kita tak buat. Kismeh jampi, air jampi, nak pergi cerdik. Kawan yang jampi tu pun tak apa membaca. Dan banyak. Dia boleh jampi, tapi jampi penyakit. Jampi orang demam, jampi orang kemasukan syaitan, kita terima. Orang tak pandai nak jampi bagi cerdik macam mana? Orang tak pandai. Entah malas membaca. Jampi entah boleh jawab soalan. Bila Nabi tawan orang Badar, Nabi tawarkan kepada orang-orang tawanan itu, siapa yang boleh mengajar anak orang Islam membaca dan menulis, dibebaskan. Nabi kata tak payah kau nak ajar, semua ni aku jampi je. Tak.
Tuan-tuan, kita kadang anak orang Islam minum air jampi. Lepas minum air jampi, pergi periksa, dapat beberapa B, beberapa C dan A. Oh, dia kata nasib baik minum air jampi. Kalau tidak, tak ada A langsung. Anak bukan Islam, buat hak Islam suruh baca bersungguh, dapat full A. Kat mana kita nak tak maruah kita? Dia kata, gua tak nak minum tu punya air jampi pun nak boleh lulus tu peperiksaan. Apa macam tu punya jampi, Tuhan tu pun tak nak boleh tolong. Ini semua kita mencemarkan. Sebab itu tuan-tuan jangan buat benda ni. Ustaz tolong jampilah, suami saya tak mau nak semayang. Kalau jampi boleh dia semayang, selesai masalah. Nabi tak payah dakwah macam saya kata. Malam-malam pergi jampi di Telaga Zamzam, pagi-pagi Quraisy minum air Telaga Zamzam, semua kata, rasa lain betul hari ni. Pasal apa pun tak tahu ni. Aku rasa macam nak beriman lah dengan Muhammad, beriman Nabi, kerana minum air jampi Nabi. Kalau ada orang boleh jampi macam kita kata, kita jemput dia jampi empangan, supaya semua rakyat Malaysia ni beriman. Bayar mahal, tak apa, jampi empangan. Pergi tuang air jampi kat empangan besar-besar tu, pagi-pagi orang minum rasa lain. Rasa nak mari kuliah, penuh masjid. Pasal apa malam ni penuh masjid ni, dapat tak nak masuk ni? Oh, ustaz malam tadi kami pergi jampi dalam empangan, sangut pakat minum, pakat beriman habis semua. Subhanallah. Kalau sekiranya benda, ikutilah sunan alam, ikutilah tertib kepada alam ini. Ilmu diperolehi dengan kesungguhan, rehlah pengembaraan, menuntut, membaca, memahami, mengkaji, menyimak, dan berdoa kepada Allah supaya menjadikan kita alim dan faqih di dalam agamanya. Adapun hanya dengan air jampi, dia tidak boleh mencerdikkan sesiapa. Berhenti beli kismah jampi. Kalau jampi, ada orang jampi kismah nak bagi beli hafal Quran, makan kismah. Imam Bukhari mengembara, makan kayu-kayan saja, daun-daun dalam perjalanan apabila terputus bekalan makan. Tetapi tak ingat hadis Nabi, ingat anak kita dah setengah lori kismah makan, 2-3 hadis tak ingat, ayat lazim pun hafal tak habis. Muslimin dan muslimat, kita selalu mengikuti shortcut, dan shortcut itu tak benar pula, dan kita tidak mengikuti sunan alam. Faqala lahu Khadijah, kata Khadijah, ya ibn am, isma' min ibn akhik, wahai anak kepada bapa saudaraku, yakni sepupuku, dengarlah daripada anak saudaramu. Dia kata Nabi ni anak saudara Waraqah, dia tahu apa sebab. Sebahagian ulama kata kerana Waraqah ni ada hubungan keluarga dengan bapa Nabi, seolah-olah pada makam anak saudara Nabi. Khadijah dengan Waraqah sepupu, Nabi dengan dia tu seolah-olah anak saudara. Sebahagian riwayat menyebut, sebahagian ulama menyatakan kemungkinan ini ucapan hormat. Dengarlah anak saudara ni apa. Faqala lahu Waraqah kata, ya ibn akhi, madza tara? Wahai anak kepada saudaraku, kau tengok apa? Apa yang kau nampak? Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu apa yang dia tengok. Tuan-tuan, kalau bagi tahu orang lain pada Waraqah, mereka kata apa? Kau gila Muhammad, mungkin jin, bukan syaitan. Khadijah sebagai isteri yang baik, dia bila ada masalah bawa kepada orang yang tepat. Ini pun kita nak tahu. Tuan-tuan, bila kita tengok orang ada masalah, kita bawa orang tu kepada pakar dia. Kita tengok orang ni ada masalah, tak faham agama, pergi hantar pada orang yang boleh menghuraikan dengan faham. Saya dengar apa masalah, orang terpengaruh dengan Syiah, pergi hantar kepada satu orang yang ustaz juga, tapi dia tak apa pandai masalah hadis, sanad, masalah apa ni. Ustaz tu pergi, dia ceramah kat ustaz tu kata betul juga. Dia kata, dia balik kat isteri kata, ustaz, saya bawa dia pergi buat ustaz tu. Lah kali dia ustaz tu dengar dia, ustaz tu terdiam, ustaz tu kata betul juga. Dia balik, dia kata, betul lah kau tak percaya, betul aku, kata. Tak, kita bawa pada yang tepat.
Apa masalah yang dia keliru, bawa pada yang tepat. Yang mahir di dalam bidang itu dia menguasainya. Khadijah ini ternyata isteri ini memainkan peranan. Sebab itu kebangkitan dakwah pada peringkat awal, sumbangan besar ialah Khadijah. Di sudut merancang strategi dulu, melihat masalah, isteri yang baik kadang-kala ialah isteri yang bukan saja dia boleh menjadi teman kita di sudut rumah kita, tetapi boleh melontarkan pandangan-pandangan yang membantu gerakkan dakwah kita. Tuan-tuan yang muda-muda yang nak kahwin ni, cari isteri yang macam tu lah. Cari isteri yang boleh membantu dalam dakwah kita. Dia juga boleh memberikan pandangan dan menyumbang kepada kita. Mungkin orang tak tahu pun dia, orang tak kenal pun sama sekali dia. Dia di belakang saja, tetapi kita banyak berpegang dengan nasihat dia, dengan pandangan dia, kadang-kadang dengan peringatan-peringatan dia kepada kita. Khadijah radhiyallahu anha benar-benar telah memenuhi ciri ini. Dia membawa Nabi kepada Waraqah. Setelah Waraqah mendengar, faqala lahu Waraqah, hadan namus alladhi nazzalallahu ala Musa. Teruslah Waraqah kata, ini namanya namus yang telah Allah turunkan kepada Musa. Namus di dalam bahasa dia bermaksud mempunyai khabar rahsia. Barangkali di dalam nama-nama kitab yang dulu, Taurat dan Injil, mereka menamakan malaikat Jibril ni namus. Jadi bila Waraqah dengar, Waraqah kata yang tu nama dia namus. Maksudnya malaikat Jibril. Malaikat tu namanya namus. Namus ni telah Allah turunkan kepada Musa. Waraqah bila dengar, dia boleh bezakan antara syaitan dan malaikat. Pasal dia alim. Sebab tuan-tuan, bila kita ceramah satu benda, kita terang pada orang alim, senang. Kata Al-Imam Syafi'i, jadaltu aliman faghalabtuhu wa jadaltu jahilan faghalabani. Aku bertengkar dengan orang alim, boleh aku mengalahkan dia. Aku bertengkar dengan orang jahil, dia menang, aku kalah. Tengkar dengan orang jahil tak guna tu. Kita kata gini, dia kata dia tak ada disiplin kaedah apa. Dia kira bagi melanyak. Tapi bila orang alim, dia dengar, dia faham maksud. Dia faham maksud. Sebab tu semua benda, pentadbiran, agama, semua kena bagi pada ahlinya. Bila bagi agama bukan pada ahlinya, lingkup. Bagi negara bukan pada ahlinya pun melingkup juga. Kesemuanya. Kerana ini akan menjejaskan tanggungjawab yang difardukan oleh Allah kepada kita. Ya laitani fiha jaza'a. Alangkah baiknya sekiranya aku ketika itu, ketika Nabi dibangkit. Jaza'a ni, asal jaza' ni ialah nama gelaran kepada binatang yang masih muda. Tapi jaza'a ni, alangkah baiknya kalau aku ni masih muda, kata Waraqah. Ya laitani akuna hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Alangkah baiknya jika aku masih hidup ketika kaum engkau mengeluarkan engkau, menghalau engkau. Tuan-tuan, Nabi SAW heran, terkejut kerana baginda SAW baik dengan kaumnya. Dihormati, diangkat, ditabal, dipergi mana, dipuji. Waraqah tiba-tiba kata, alangkah baiknya aku masih hidup ketika kaum engkau akan mengeluarkan engkau, menghalau engkau. Nabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan halau aku, keluarkan aku? Tak terbayang tuan-tuan. Dia belum lagi memasuki medan dakwah. Waraqah pun belum masuki, tapi Waraqah pernah kena ambil tindakan. Geng-geng jahiliah ambil tindakan, dan Waraqah kena pulau. Tetapi Waraqah sudah banyak membaca. Jawapan Nabi ni menunjukkan Nabi tak ada pengalaman dalam kitab-kitab lama. Dia tak ada pengalaman dan tidak ada pengetahuan. Jadi dia akan takkan macam aku dikeluarkan. Tapi Waraqah sudah baca cerita Musa, sudah baca cerita Nuh, sudah baca cerita Ibrahim, sudah baca cerita para anbiya yang berperang menghadapi kaum mereka. Dan
Kemudian Waraqah menyatakan, qala na'am ya, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bi illa 'udi. Tidak didatangi oleh kepada satu orang, tidak datang satu orang lelaki dengan apa yang kau bawa ini, melainkan ia akan dimusuhi. Muslimin dan muslimat, ini dakwah. Ada orang dia nak dakwah senang. Kita pergi satu masjid kadang-kadang, orang cakap ustaz cakap yang mana orang sini setuju je lah. Yang mana yang tak setuju, cakap yang mana kami tahu lah. Yang mana yang tak tahu, nak tak yang mengajar, yang tak dah tahu. Tetapi dakwah mesti dibawa yang enta setuju dan yang enta tak setuju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para pendakwah yang terbaik. Itu yang tentu ada qaidud du'ati wal mujahidin. Pemimpin kepada para pendakwah dan mujahidin. Pun begitu dia dihalau oleh kaumnya. Dia dimusuhi. Kadang-kadang kita jumpa satu orang pendakwah, kita kata dia bagus, dia ceramah siapa pun tak kata apa. Enta tak bagus. Artinya enta sedang menghitung cari makan enta. Enta tidak memikirkan apa yang enta nak sampaikan. Kita tak boleh cari pasal menyebabkan orang marah, tetapi kita kena sampaikan keseluruhan ajaran Islam. Keseluruhan itu dengan hikmah. Tetapi kita tahu kaedahnya tidak ada orang yang menyampaikan Islam dengan cara yang penuh, melainkan dia akan diambil tindakan. Al-Imam Al-Bukhari dihalau keluar daripada kampung halamannya, dihalau dan diambil tindakan oleh pemerintah pada zamannya. Imam Syafi'i dipenjara dan diheret dia ke Baghdad. Imam Ahmad disebat keliling kota Baghdad. Imam Abu Hanifah juga diseksa dan disebat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dipenjara. Kesemua mereka kita tak boleh kata mereka tak ada pandai lah, tak belajar cara-cara dakwah, pengurusan dakwah. Tak, kerana itu tabiat dakwah. Cuma kita jangan sebut benda yang maki hamun orang, sebut cara yang tidak hikmah. Tetapi kalau enta nak jadi pendakwah, saya nak jadi pendakwah yang siapa pun tak marah kat saya, enta tak payah jadi pendakwah. Artis pun ada orang tak setuju. Bahkan ramai juga artis yang orang meluat. Ada artis yang kena banding dengan telur busuk padahal dia menyanyi lah, bukan dia kata apa. Muslimin dan muslimat, tabiat dakwah menghadapi cabaran. Sebab tu kadang-kadang bila kita dakwah, orang kata lebih kurang orang kutuk. Alhamdulillah, biasa. Bila kita dakwah, cerita mengajar, tak ada siapa kata kat kita. Orang kata bagus. Pun begitu saya ingat tak ada. Kalau kita jadi pengampu pun, mungkin geng yang diampu mereka puji kita, tapi orang yang ikhlas kutuk kita, itu pengampu dulu. Tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi amaran, diberi peringatan oleh Waraqah sejak awal bahawasanya tidak ada orang yang membawa seperti mana yang kau bawa, melainkan mereka akan dimusuhi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ialah waris para nabi. Seperti mana para nabi dimusuhi, demikian para ulama dimusuhi. Demikian para ulama disakiti, dicerca dan dimaki. Demikian itu adalah sunnah kepada dakwah ini. Namun jangan keluar daripada mulut kita dan tindakan kita perkara yang tidak hikmah. Itu bagi pihak kita. Tapi untuk menjadikan orang tak bermusuh, itu mustahil terhadap dakwah. Tuan muslimin muslimat, saya sedarkan diri saya dan tuan-tuan sekali lagi dalam hal. Banyak orang dalam hal ni, kadang-kadang orang mari mengajar di masjid. Dakwah ni bukan masjid saja. Di jalan menulis, menyebar, menulis, mempertahankan Islam, berdebat dengan cara yang hikmah, semuanya kerja dakwah. Bagi bawa pada hikmah. Tapi orang mengajar masjid, dia cakap benda, orang antara faham dengan tak. Kita dengar bagus, tak tahu bagus, dia semua orang suka dengan dia. Tapi tuan-tuan akan tengok, orang yang semua orang suka dengan cara dia barangkali tak menerangkan benda yang benar. Kita tanya dia pun benda yang tepat, dia tak jawab. Dia kata, iyalah, tapi saya tak mau bagi tahu lah. Dia kata, biarlah. Dia kata, ustaz, benda ni yang orang buat ni haram ke ustaz?
Ialah yang kalilah saya beritahu. Tuan-tuan tengok, mungkin tak ada siapa kata ulasan dia, tetapi dalam masa yang sama dia juga tidak ada orang yang ramai mendengar dia. Orang yang nak kepada Islam secara syok, mereka bukan nak mari dengar. Orang yang hadir dan duduk di dalam kuliah mendengar ialah orang yang nak kepada Islam yang tulen, yang sanggup tunggu dan bersusah payah. Muslimin dan muslimat, kita nasihatkan diri kita dan semua orang cakap benar tentang Islam. Yang mana benar kata benar. Dalam dunia ni ada dua, dan saya ingatkan diri saya sekali lagi. Dalam pergelutan sekarang, ada orang kalau cakap secara terang, dia cakap dia mesti nak jadikan ucapan dia disukai oleh pemerintah. Ada pula golongan kalau dia berucap, dia jadikan ucapan dia disetujui oleh pembangkang. Pendakwah kedua-duanya tidak. Dia mesti memastikan ucapannya bertepatan dengan kitab dan sunnah. Sama ada dia disukai oleh pembangkang ataupun pemerintah, itu soal kedua. Itu bukan persoalannya. Saya tak boleh jadikan cakap saya mesti pembangkang setuju. Ataupun saya tak boleh jadikan cakap saya cakap ni nak mesti bagi kerajaan setuju. Tak, itu bukan kerja orang dakwah. Kerja orang dakwah cakapnya menepati kitab dan sunnah. Mungkin kadang-kala kerajaan marah, mungkin kadang-kala pembangkang marah, mungkin kadang-kala kerajaan setuju, mungkin kadang-kala pembangkang setuju. Tetapi orang dakwah bercakap yang benar, yang bersumberkan kitab dan sunnah. Muslimin dan muslimat, ingatkan diri kita semua. Wa in yudrikani qaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Sekiranya aku telah yudrikani yaumuka, sekiranya telah aku sampai kepada hari di mana engkau dikeluarkan oleh kaummu, dimusuhi oleh kaummu, ansuruka nasran mu'azzara, aku akan membelamu dengan pembelaan yang bersungguh-sungguh. Sumalam yanshab waraqah antufiya wa fataral wahyu. Kemudian tidak tunggu lama, kemudian Waraqah telah meninggal dan wahyu pula telah terputus. Dan kita akan membahaskan dalam bab yang akan datang bagaimana keadaan wahyu apabila terputus. Apa yang dimaksudkan fatrah ataupun masa terputusnya wahyu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Kita buka kepada soalan. Tulis ni Muhammad Zaidi Abdullah. Saya secara umumnya melihat bahawa tulisan dia kadang-kadang tidak menentu orangnya. Bercakap sebagai benda yang tidak menentu. Dan kemudian lebih daripada itu, kadang-kadang dia menimbulkan benda yang tak benar. Lain yang Dr. Yusuf Qaradawi maksudkan, lain yang dia nakalkan. Dan orang ini tidak mempunyai cara, wallahu ta'ala alam, untuk membaca dengan tepat bacaan-bacaan di dalam yang ditulis oleh para ulama. Saya panjang benar kalau saya nak baca, tapi kesimpulannya begitu. Orang ini begitu, cara dia menulis menimbulkan provokasi, seolah-olah untuk mentomah beberapa pihak. Saidi Abdullah Abah menyatakan sesungguhnya zikir dengan suara yang keras setelah selesai solat wajib adalah biasa pada zaman Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, aku segera tahu mereka telah selesai solat kalau suara mereka zikir telah kedengaran. Soalan dalam kuliah yang kedua, Ustaz ada menyebut tentang hadis Sunan Ad-Darimi yang menyebut bahawa Abdullah bin Mas'ud telah menegur golongan sahabat. Tak, beberapa sahabat kena membuat tak. Dia bukan menegur beberapa sahabat, dia menegur orang yang bukan sahabat. Sahabat tidak buat. Tuan-tuan dengar balik kesyat tu. Kerana membuat halaqah zikir beramai-ramai secara jahar kuat. Adakah hadis Rasulullah dijadikan hujah untuk membenarkan perbuatan tersebut? Allah Ta'ala. Di dalam bukan ditulis ini riwayat Muslim. Sebenarnya ini adalah riwayat Bukhari juga. Yang menyebut kana raf'as saut ba'da intiha'in ba'da insirafin nasi min as-salatil maktubati kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara selepas manusia selesai menunaikan salat fardu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyatakan berdasarkan hadis ini ada beberapa pendapat para ulama. Majoriti pendapat para ulama menyatakan bahawasanya pada zaman Nabi, selepas daripada selesai sembahyang, ada berlaku diangkat suara, yakni dengar subhanallah 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 subhanallah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, didengari seperti yang disebut oleh Ibnu Abbas dalam hadis ini, riwayat juga Bukhari. Pertama, Al-Imam Syafi'i. Menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, katanya kejadian itu berlaku hanya seketika. Ketika Nabi SAW ingin mengajar para sahabat bagaimana berzirid ataupun berzikir selepas daripada sembahyang.
Selepas daripada itu solat, selepas daripada semayang dengan dia angkat suara beramai-ramai, sudah ataupun berangkat suara secara kuat, tidak berlaku zaman Nabi, melainkan pada masa Nabi SAW nak mengajar orang kifiat ataupun cara wirid selepas daripada semayang. Dengan itu kata Al-Imam Syafi'i, bahawasanya mengangkat suara selepas daripada semayang dengan wirid dan zikir boleh kalau sekiranya imam ingin mengajar makmum bagaimana cara-cara wirid, bagaimana bacaan-bacaan Nabi selepas daripada sembahyang. Tetapi hendaklah yang dia ajar tu bacaan Nabi. Yang Nabi tak baca dia jangan ajar. Dia sebut boleh. Dan Al-Imam Syafi'i seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mensyarahkan Sahih Bukhari, katanya dia begitu bertegas dalam masalah ini. Dia tak membenarkan sama sekali kalau tanpa sebab itu, kata Syafi'i, tak boleh angkat suara lepas sembahyang. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan inilah pendapat majoriti para ulama. Majoriti para ulama. Ada pun yang angkat tempat kita senantiasa, wallahu taala alam, mungkin bukan kaul Syafi'i lah. Adapun Al-Imam Syafi'i bukan. Bahkan beliau menentang. Melainkan di sana ada pendapat yang diberi oleh Ibn Hazmin Al-Andalusi. Imam Syafi'i rahimahullah meninggal pada tahun 204 Hijrah. Ibn Hazm Al-Andalusi yang meninggal pada tahun 456 Hijrah, 456 Hijrah, beliau menyatakan berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang ditulis tadi soalan, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas itu, maka kita boleh berwirid secara mengangkat berzikir dengan menyebut subhanallah, subhanallah selepas semayang dengan cara mengangkat suara, diizinkan, kata pendapat dia. Jadi di sana ada dua pendapat. Majoriti ulama kata tak. Pendapat Ibn Hazmin kata boleh berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Kita tahu riwayat Ibnu Abbas hanya menceritakan bahawasanya lepas daripada semayang kita boleh buat subhanallah, tabarallah, Allahu akbar, angkat suara. Makmum berangkat, imam berangkat. Tak semesti serentak, tapi masing-masing angkat. Mana bila dia zikir, dia boleh zikir. Imam boleh subhanallah, 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 subhanallah. Berapa pendapat Ibn Hazm? Namun mereka semua sepakat. Dengar, mereka semua sepakat. Tidak ada di kalangan mereka yang menyatakan di sana adanya doa beramai-ramai. Saya pun kadang-kadang di tempat saya orang buat. Untuk mengelakkan fitnah, kadang-kadang kita baca sikit. Tapi kebenaran yang mesti kita bagi tahu bahawasanya tidak ada sebenarnya doa beramai-ramai. Itu tidak ada. Yang kita sedang bicarakan ini tentang wirid. Masalah orang kita buat itu cerita lain. Tapi kalau tuan-tuan tanya soalan saya, adakah pada zaman Nabi doa beramai-ramai? Saya tak boleh bohong. Saya nak kata tak ada pun nanti orang marah pula. Adalah. Tak boleh. Kena bagi tahu tak ada. Tak ada pada zaman Nabi. Bukan kerana nak bangkang apa yang orang buat, tapi kerana soalan ditanya begitu. Masalah orang Melayu buat, itu satu cerita. Dia buat. Macam mana dia buat, wallahu ta'ala alam. Kita tak mau ulas dia. Tapi kita ulas tentang soalan apakah ada, tak ada. Apakah ada riwayat yang menceritakan adanya wirid beramai-ramai dengan mengangkat suara subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar? Ada. Dengan berselisih para ulama dalam menafsirkannya. Majoriti kata tak wirid ramai-ramai, tidak angkat suara, melainkan kalau tu imam pusing, tu imam kata subhanallah, subhanallah, subhanallah dengan makmum. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Kita sebut ini 10 kali. Jadi tu imam baca 10 kali. Oh makmum tengok, makmum yang muda-muda ni tak tahu. Oh yang ni 10 kali rupanya. Oh yang ni 33. Tujuan imam buat benda tu ialah untuk mengajar. Inilah pendapat mazhab Syafi'i. Kalau tak untuk mengajar, tak. Kata Ibn Hazmin, boleh. Tak mengajar pun boleh. Namun beramai-ramai. Kemudian pada itu doa beramai-ramai, adakah termasuk dalam hadis ini? Tak termasuk. Wallahu ta'ala alam. Ada fadilat berhubung dengan suratul mulk. Dalam riwayat, beberapa riwayat hadis itu sampai kepada darjat hasan dan seumpamanya. Ada fadilat suratul mulk. Demikian juga beberapa riwayat daripada Uthman bin Affan mengenai suratul waqi'ah, tapi dhaif. Lain surah yang ada fadilat ialah suratul kahf, suratul baqarah, ayatul kursi. Ini ada fadilat yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian juga Baqarah tadi, ayat kursi, ini ada yang disebut. Suratul kahf, surah itu ada disebut dalam Al-Quran. Yasin disebut sebagai qalbul Quran. Ulama hadis berkhilaf pendapat tentang kesahihannya.
kebanyakan lain daripada itu ialah hadis-hadis yang palsu. Mereka berhubung dengan fadilat surah ini ialah golongan-golongan sufi. Itu disebut oleh ulama hadis. Saya bukan tahu mereka, itu ulama hadis yang sebut. Antara yang merekanya namanya Nuh bin Maryam, Abu Ismah Nuh bin Maryam. Dia banyak menceritakan fadilat-fadilat ayat surah yang tak diceritakan oleh Nabi, sehingga dikatakan ribuan hadis dia buat mengenai bab tu saja. Sebab tu fadilat-fadilat ni tuan-tuan kena rujuk kepada ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis. Wallahu taala. Ada soalan? Ini telah diharamkan. Wallahu taala alam. Tetapi saya begini, secara umumnya, semua aliran-aliran yang bersifat tarikatnya, penyudah dia mengagungkan syekh. Entah pergi masuklah tarikat apa-apa. Awal pertama dia akan ceritakan entah bab wali. Lepas dia cerita wali, sekali dia akan bagi cerita-cerita sampai entah tak nampak muka wali lain melainkan Tok Syekh entah sebagai wali. Itulah tujuan dia. Tok Syekh bila masuk main wali sekian macam ni, wali sekian macam ni, sehingga juga Al-Mansur pengikutnya begitu dahsyat, percaya yang bukan-bukan. Apa yang Tok Syekh kata percaya. Tok Syekh kata dia ada hubungan dengan Nabi, percaya. Al-Mansur begitu juga. Dia kata dia ni hubungan macam ni, dia keturunan Raja Sakti. Kita duk dengar Raja, dia Raja Sakti. Dia boleh ni, sebahagian pengikut dia ada yang mendakwa dia berumur 1000 tahun. Saya menyatakan wallahu ta'ala alam, selagi kita tidak hentikan semua ajaran yang bersifat macam ni diterangkan secara besar-besaran. Dan tuan-tuan tunggu, insya-Allah saya keluarkan buku saya berhubung dengan sufi dan tarekat pada penilaian kitab dan sunnah yang sudah siap, insya-Allah cetakannya yang akan dihantar pada cetakan. Tuan-tuan akan tengok bagaimana faktor-faktor yang menyumbang kepada perkara ini yang telah dibahaskan oleh para ulama Islam sejak zaman yang lalu. Wallahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah menyebut bid'ah hasanah, tapi dia sebut al-bid'ah bid'atan. Bid'ah itu dua. Pertama mahmudah, yang kedua mazmumah. Yang pertama bid'ah yang mahmudah, bid'ah kedua bid'ah yang mazmumah. Bid'ah yang dicela dan bid'ah yang dipuji dan bid'ah yang dicela. Bagi Al-Imam Syafi'i, bid'ah yang dipuji ini ialah bid'ah yang mana tidak ada sangkutan dengan masalah agama. Seperti tak ada sangkutan dengan masalah ibadat dan agama. Seperti yang kita buat kitab Nahu, yang kita buat madrasah. Ini semua katanya bid'ah mahmudah. Kemudian ditukar istilah itu oleh imam-imam yang selepas daripada itu, seperti Al-Aiz Abdul Salam, dan juga diikuti dengan juga Al-Imam Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijrah, di mana mereka menyebut bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bagi mereka yang hasanah itu ialah bid'ah yang tidak ada kaitan dengan persoalan ibadat dalam Islam. Benda buat kitab Nahu, belajar Nahu, tulis kitab, buat universiti, ini bid'ah hasanah. Golongan yang menyatakan bid'ah hasanah tidak ada, mereka menyatakan bahawasanya adapun bid'ah hasanah yang kau orang sebut tu sebenarnya tak bid'ah langsung. Yang tu tak boleh kata bid'ah hasanah, dia sebenarnya tak bid'ah. Al-Imam Syafi'i kata apa yang berkaitan dengan ibadat, kalau dia ada-adakan yang baru, dia bid'ah mazmumah, bid'ah yang dicela, ataupun dinamakan kemudian bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Kata golongan ni ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah ialah bid'ah yang tak kaitan dengan ibadat dan agama. Bid'ah dalalah ataupun sayyi'ah mazmumah, bid'ah yang ada kaitan dengan masalah ibadat, ni bid'ah sayyi'ah, dalalah, mazmumah. Kata golongan yang kedua, yang ada kaitan dengan ibadat, dalalah, mazmumah, bid'ah. Yang tak ada kaitan dengan ibadat, yang kau orang namakan bid'ah hasanah tu, kami kata tak bid'ah langsung. Tuan-tuan, artinya mereka ni berselisih di sudut apa? Nama. Tetapi inti kandungan tak berselisih. Apa yang Imam Syafi'i kata bid'ah, kita kata bid'ah. Apa yang golongan ni kedua kata bid'ah, Imam Syafi'i pun kata bid'ah. Masalahnya tuan-tuan, benda ni sos tomato, kita ambil
Kertas cap kicap bubuh kat dia. Yang berlaku. Benda ni bid'ah dalalah, bid'ah syariah yang berlaku sebahagian kalangan masyarakat. Kita pergi ambil jenama hak Imam Syafi'i buat, kita bubuh pada dalalah hasanah. Sedangkan Imam Syafi'i kalau hidup pun dia akan kata dalalah. Tapi kita pergi pinjam nama, pergi tempel kepada benda yang bukan dia. Ambil cok saja, sedangkan intinya bukan. Inti Imam Syafi'i mensyaratkan kalau tak kaitan dengan ibadat. Tapi mereka ambil yang kaitan dengan ibadat, ambil cok yang Syafi'i. Dan menanggung hal itu di atas bau imam yang besar itu, imam kita yang mulia, Imam Syafi'i. Tuan-tuan tanya saya mazhab apa? Saya mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tetapi Syafi'i yang kita faham adalah Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, yang hidup pada tahun 150 Hijrah dan meninggal pada tahun 204 Hijrah. Bukan Syafi'i kampung kita yang mendakwa apa yang dia buat mazhab Syafi'i, sedangkan mazhab Syafi'i tak ada kaitan dengannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lah? Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Dan akhirnya saya menjemput ataupun membuat pengumuman. Di sana ada seminar berhubung dengan sejarah para sahabat Rasulullah, pertelengkahan para sahabat antara ketulinan fakta dan pembohongan sejarah, yang membadikkan berhubung dengan cerita Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan perang Siffin, A'syah dan perang Jamal, dan pentadbiran Sayyidina Osman, yang sebahagian buku kata mereka ni Muawiyah gila kuasa, Osman bagi reta benda ke adik-beradik dia, A'syah telah keluar melanggar peraturan berperang, dan seumpamanya menyebabkan Syiah telah masuk dan tuhmah telah dikenakan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jadikan ianya satu seminar, dibentangkan masalah ini dan dibincangkan, dan saya akan membentangkan insya-Allah 2 kertas saja, dan turut akan membentangkan di dalam seminar itu ialah Dr. Johari Mat insya-Allah pada hari Sabtu yang akan datang di Dewan Bahasa dan Pustaka. Kepada tuan-tuan yang ingin mengikuti program berkenaan, saya ingat pihak penganjur dia ada membawa dia punya borang penyertaan dia, tuan-tuan boleh dapatkan di belakang insya-Allah, dan mudah-mudahan kita sertai seminar itu untuk menjelaskan pendirian ahli sunnah wal jamaah mengenai isu yang penting itu, supaya menahan diri kita daripada terbabit ataupun termakan dengan racun yang dibawa oleh Syiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.